Saya ada satu soalan mengenai penembakan kematian nombor 52 kes Aminur Rashid, dan saya tunggu jawapan dan menyatakan meminta Menteri Dalam Negeri menyatakan mengapakah kerajaan tidak meminta maaf secara rasmi terhadap tindakan polis yang secara sewenang-wenangnya membunuh budak berumur 14 tahun Aminur Rashid Hamzah di Shah Alam pada 26 April 2010, dan mengapakah siasatan hanya dilakukan oleh panel khas diketuai oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri dan bukannya satu siasatan terbuka, dan kita harap boleh dapat satu jawapan yang memuaskan. Dan kes Trigger Happy Police Shooting sudah berlarutan dan perlulah diberhentikan, dan kita menyokong cadangan-cadangan, tuntutan-tuntutan yang ada dibuat oleh pertubuhan NGO dan parti-parti politik yang ada dalam memorandum ini. Dan Charles sebagai ahli parlimen Klang akan memberi segala bantuan supaya ini disampaikan kepada Jabatan Perdana Menteri. Saya bersama-sama dengan pihak suara akan pergi kepada Jabatan Perdana Menteri atau wakil mereka dan juga untuk memberi memorandum ini. Dan I think masalah sampai untuk kita menuntut satu tindakan yang serius daripada pihak kerajaan. Dan kalau kita nampak bahawa anak muda ini hanya 18 tahun. Hanya 18 tahun. So dulu bila polis dia were shooting earlier 40 years and 30 years, now it is 18 years, and Aminur Rashid was only 14 years. So the age is getting lower and lower, and also it shows that the police are not taking the shooting seriously at all. And therefore we should ask the government to do something very seriously before we lose all faith in government and police especially. Saya nak minta keadilan anak saya dengan seadil-adilnya lah. Saya nak bersihkan nama anak saya. Saya minta lah dengan undang-undang mengadili anak saya dengan seadil-adilnya dan membersihkan nama anak saya, dan yang menembak anak saya tu dapatlah undang-undang diadili dengan seadil-adilnya dan jujur dan ikhlas. Saya abang kepada apa? Saya yang jaga dia, yang kedua saya yang mula dia kerja, dia belajar, saya yang jaga. Mak saya bagi tanggungjawab kepada saya. Masa dia keluar untuk beraya pun dia bagi minta permission dengan saya, tapi apabila berlaku macam ni kita minta keadilan kepada polis untuk tunjukkan siapa yang menembak dia. Itu saja. Macam mana kita percaya undang-undang tapi undang-undang tak percaya kita. Siapa yang melaksanakan undang-undang sebenarnya? Itu kita nak tahu. Kita ni rakyat biasa. Kita tak ada kekuatan tu. Kita hanya melaksanakan, kita mematuhi undang-undang, tapi undang-undang yang menjengkang kita. Adakah ini undang-undang Malaysia? Patutlah satu siasatan terbuka diadakan semua kes penembakan polis sewenang-wenangnya. This memorandum ni mengandungi 26 organisation in Johor, That means these are all community-based organisation dan orang-orang di Johor, including NGO dan parti politik. Saya ingat satu perkara yang amat jelas adalah insiden tembak mati dan kematian dalam tahanan terus berlaku. Dan kita tidak puas hati dengan siasatan yang dijalankan oleh polis. Polis tak boleh siasat diri sendiri. Itu sebab saya ingat one of the strongest demand dia is IPMC. IPCMC. Ya, IPCMC ini dulu ini telah di watered down. Telah, the bill which Suhartam did, satu bill yang amat bagus ini tapi tak naik ke parlimen. So kita meminta that bill, dilaksanakan. Kerana apa yang dibuat selepas itu, the main thing is the police tak boleh siasat diri sendiri. Kita perlu satu independent badan untuk menyiasat apa-apa salah guna polis, especially kematian, kerana nyawa sudah hilang.
Nyawa itu is a fundamental right. Hak untuk hidup is a constitutional fundamental right. Ini harus dijaga. As you can see what the brother said earlier, he's a very young guy and who listens to the family, and he's the one who actually raised him. And there's no reason whatsoever for the police to kill the brother. Now this is killing of innocent people and really not acceptable in this day and age. Dia keluar pun masa tu dia minta izin saya. Bang, saya nak keluar, saya nak pergi bayar. Masa tu last raya. Hari Senin tu memanglah raya. Malam tu memang dia nak bayar rumah kawan dia. Dia cakap, bang ni last lah, nanti bila lagi kita nak bayar. Okay, saya cakap dia, okey baik-baik. Saya yang tengok dia, saya yang jaga dia, saya yang tengok apa yang dia bawa, apa yang dia tinggal, saya tahu. Tapi apabila saya tahu dia tembak polis, lepas tu dia kata dia penjenayah, peragut, lepas tu dengan senjata. Saya cakap, tak betul lah kan. Apa yang dicakap oleh polis tak betul. Sebab saya yang cek motor dia masa dia keluar, dia masuk, saya tahu apa yang dia bawa. Tapi apa yang disebarkan dalam media tu tak betul. Dia tunjukkan parang. Mana ada adik saya bawa parang? Itu. Saya satu saksi pun ada nampak. Memang tak ada bawa apa-apa. Itu kedua. Yang ketiga, apa kesalahan dia sampai ditembak mati? Kalau dia polis yang bertanggungjawab dan dia tahu apa itu undang-undang, dia akan follow suspek tu sampai ke rumah, baru kita sebut. Itu baru betul. Tapi bila ditembak mati, kita minta kita nak tuntut mayat dia pun sampai makan yang masa yang lama. Bayangkan mak saya sampai sana pukul 9, minta untuk tengok mayat pun pukul 12, pergi hospital tengok tak tahu, tak ada. Turun naik 3 kali kat hospital, polis kata tak tahu. Macam mana tu? Apa sebenarnya diselindung oleh polis? Sekarang kita nak buktikan apa yang polis tu buat, kita nak tahu apa yang dia jalankan. Dia jalankan betul ke tak betul ke? Ataupun dia sendiri penjenayah. Sebenarnya anak saya bukannya penjenayah, bukannya peragut, perompak yang digembar-gemborkan oleh berita itu. Saya minta nak bersihkan nama anak saya, tak lebih daripada itu. Dan dia beli motosikal tu atas nama anak saya, duit-duit saya yang bekerja. Saya yang belikan dia, saya janji dengan dia kalau lulus memandu lesen, saya nak belikan dia sebuah motor. Jadi dia tuntutlah, dia dah lulus tu, saya belikan. Duit saya bekerja, dia sekolah lagi. Jadi saya nakkan dia sekolah lah, belajar betul-betul. Bukan dia mencuri, bukan dia merompak. Itu semua harta saya. Jadi saya mintalah pada badan-badan yang berkenaan untuk mengadili anak saya dengan seadil-adilnya. Dan yang menembak anak saya, hukumlah dengan seadil-adilnya. Undang-undang dalam negeri Malaysia ini. Dia anak yang baik. Dia dengar cakap saya.